Tuan Yang di-Pertua, tidak dapat dinafikan industri sawit negara telah banyak menyumbang kepada kemakmuran negara di mana pada tahun 2022 saja industri ini telah menyumbang sebanyak 137 bilion kepada nilai ekspor negara dan 94 bilion pada tahun 2023. Namun, ada beberapa kebimbangan yang perlu diberikan perhatian serius oleh kerajaan agar industri ini tidak menerima nasib yang sama seperti dialami oleh industri getah negara. Purata pengeluaran tandan buah segar ataupun FAB per hektar semenjak tahun 2021 hingga 2023 stagnated dengan izin sekitar 15 tan per hektar sahaja. Ini jauh di bawah potensi sebenar sekitar 18 hingga 19 tan per hektar yang pernah dicapai oleh industri ini sebelum ini. Sekiranya hasil sawit dapat dinaikkan kepada 2 tan hektar saja, iaitu daripada 15 tan kepada 17 tan hektar, dengan keluasan 5.7 hektar yang ada di negara kita, sudah pasti MSM minyak sawit Malaysia akan bertambah sebanyak 2.1 juta tan yang bernilai 8.2 bilion ringgit. The yearly growth rate dengan izin semakin perlahan di mana telah mengalami penurunan sebanyak 30% secara purata dari tahun 2011 hingga 2020. Jumlah keluasan tanaman semakin berkurang, jurang penghasilan antara pemain utama industri berbanding dengan pekebun kecil sangat ketara. Masalah ini adalah berpunca dari pertama, jumlah pokok tua yang rendah hasilnya semakin bertambah. Kedua, ketidakstabilan jumlah tenaga kerja, kekurangan tenaga kerja dan kebergantungan yang tinggi terhadap pekerja asing terutama kerja-kerja penawaian buah sawit. Ketiga, kos pengeluaran yang terus meningkat dan disebabkan kenaikan upah dan bahan-bahan pertanian seperti racun, baja dan lain-lainnya sehingga perbezaan antara harga jualan dan kos pengeluaran sangat tipis terutama kepada pekebun kecil. Dan keempat, kos penanaman semula dan pemeliharaan sehingga matang yang tinggi melebihi RM24,000 sehektar mengakibatkan berlakunya penangguhan penanaman semula. Menurut kenyataan dikeluarkan oleh MPOA pada 2 Oktober 2023, terdapat seluas 660,000 hektar ataupun 11.1% pokok sawit yang berumur lebih daripada 25 tahun dan tidak produktif. Dan menjelang 2027, sekiranya kawasan sawit tua ini akan meningkat kepada 770,000 hektar sekiranya kadar penanaman semula berterusan pada kadar kurang daripada 2% dari jumlah kawasan tanaman. Bajet sebanyak 100 juta ringgit yang diberikan kepada pekebun kecil adalah terlalu kecil. Ianya hanya mampu menampung sekitar 5,000 hingga 6,000 hektar saja atau 0.9% dari jumlah pokok tua. Dan ianya tidak akan memberikan kesan besar terhadap peningkatan hasil sawit yang sangat kritikal di kawasan ini, itu pun untuk replanting cost saja tidak mencukupi. Oleh itu, Tangga Batu mencadangkan supaya kerajaan mengkaji semula nilai ambang ataupun threshold dengan izin dan kadar windfall levy. Bagi Sabah dan Sarawak, kadar 3% sangat membebankan kerana di Sabah dan Sarawak, pengusaha sawit juga turut membayar cukai jualan minyak sawit pada kadar 7.5% di Sabah dan 5% di Sarawak. Ini akan memberikan kelebihan kepada industri kewangan untuk mempercepatkan proses penanaman semula. Kedua, memperkenalkan insentif penanaman semula sama ada menggunakan kembali kutipan dari windfall levy untuk industri mempercepatkan proses penanaman semula. Dan yang ketiga, mekanisme cukai seperti masukkan biaya penanaman semula atau replanting cost sebagai reinvestment allowance dengan izin. Walaupun ianya sedikit menjejaskan kepada pendapatan percukaian negara, tetapi untuk jangka panjang amat menguntungkan agar dapat mempercepatkan proses penanaman semula.